Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah saya Suhailin Najimin, YouTube channel Suhailin Najimin akan berkongsi tuan-tuan dan puan tentang satu kalimah hebat, iaitu taubat. T-A-U-B-A-T, taubat. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat, tuan-tuan dan puan? Taubat dari segi bahasa dikenali sebagai kembali. Dari segi bahasa kembali, kembalikan. Setelah berada jauh dia kembali, dia balik, kemudian kembalilah. Dari segi istilah ialah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesal kerana melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikenali sebagai taubat dari segi istilah. Hukum bertaubat adalah wajib. Wajib, tuan-tuan dan puan. Bila kita melanggar arahan Allah, perintah Allah SWT sebagai manusia mukmin, kita kena bertaubat. Hukumnya wajib. Konsep taubat yang ini menurut agama Islam. Dalam Islam dia ada konsep ni bertaubat ini. Yang pertamanya adalah taubat ini mesti disegerakan. Rasulullah SAW beristighfar 100 kali sehari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah aku ni, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ampun 100 kali. Padahal Rasulullah seorang yang maksum, yang mana dijamin bahawa Rasulullah ini, dosa dia ni diampunkan oleh Allah SWT. Subhanallah. Jadi kita sebagai manusia biasa kena lebihlah 1000. Astaghfirullahalazim. Panjang lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyakkan salawatlah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kan? Kemudian taubat juga tujuan utama taubat ini ialah memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala kerana kita melakukan dosa kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, memohon taubat hendaklah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung terus. Kan, kita telah melakukan dosa yang besar, maka terus memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Tiap-tiap hari. Kan, salah sunat taubat pun ada. Bolehlah salah sunat taubat, insyaAllah. Syarat-syarat dalam syarat-syarat untuk taubat. Yang pertamanya ialah 1. Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. Menyesal seorang mukmin yang melakukan melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak solat, tuan-tuan. Solat ini hukumnya wajib, tapi dia tak solat, malah melanggar solat, kewajiban solat dengan mengeluarkan kata-kata lagi. Apalah ini solat, menyusahkan saya, dia bilang. Astagfirullahalazim. Tapi bila sampai satu masa, sebabkan keadaan kita ini makin lama kan, kita pun, orang itu pun dia akan dibagi hidayah, taulah. Kemudian kita sebenarnya orang-orang yang ke surau di masjid ini sentiasa mendoakan mukmin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah doa yang berada di masjid. Wajib itu kita mendoakan orang mukmin. Di salat khutbah Jumat wajib mendoakan orang-orang Islam keseluruhannya. Mukmin keseluruhannya, wajib itu. Ananya Allah, kemudian hidayah itu tiba-tiba datang. Hidayah pula, macam kita dulu yang ini cakap tadi lah. Dulu saya cakap macam ni, ya Allah, sebab dia sudah belajar agama kan, sudah tua-tua, nanti terasa lah tu. Ya Allah, saya salah pula saya cakap dulu tu. Dia kena bertaubat lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dulu saya cakap begini, ya Allah, maka terima taubat saya. Karena solatlah kan, menyesallah. Yang kedua adalah berhenti melakukan maksiat. Maksiat, kalau contohnya suka minum arak, minum dalam Islam tidak boleh minum arak, haram minum arak ini. Dia akan kerana arak, tuan-tuan dan puan, dia akan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Subhanallah, ada kisah tu kan.
Cuma menjadi karena dia diberi pilihan, satu satu membunuh tuan. Saya tidak mau bilang, okey, membunuh dengan minum arak mana aku mau. Jadi saya mau minum arak lah. Lepas itu dia membunuh. Astagfirullahaladzim. Okey. Kemudian berazam tidak akan mengulanginya lagi, jangan mengulanginya lagi. Kemudian berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain. Minta maaflah kepada orang lain. Jika melibatkan orang lain lah, saya minta maaf. Saya telah memfitnah kamu. Saya minta maaf. Saya amat dengki. Saya telah menyihir kamu. Allah Akbar. Ada yang membuat sihir juga ni. Orang yang sihir ini, orang yang melakukan sihir, ada 6 perkara yang boleh membatalkan kita punya iman. Salah satunya sihir. Ada orang Islam yang pergi jumpa dengan bomoh, menyihir orang. Alhamdulillah, jauhkanlah ya Allah. Kemudian hikmah taubat ialah mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuan-tuan dan puan, pintu taubat sentiasa terbuka. Allah beritahu sentiasa terbuka, bertobatlah kepadaku. Sehinggalah terbit matahari daripada barat. Kita ni hari zaman. Matahari boleh terbit pada barat, sekarang ini daripada timur ke barat. Sekarang kemudian akan daripada barat ke timur, masa itulah pintu taubat tertutup. Itu hadis Nabi. Kan? Yang bertobat ini juga akan mendapat ketenangan hidup jiwa. Jiwa dia akan tenang. Kemudian menghubungkan hubungan silaturahim. Subhanallah. Kan kalau kita bersalah dengan orang, kita minta mohon maaf. Yang kena mohon maaf itu pula kasih maafkanlah. Sebab hidup kita di syurga, tuan-tuan, bukan di muka bumi ini. Andainya engkau memaafkan orang, dia akan berada di syurga bersama kita. Di syurga, tuan-tuan, itulah rumah kita, negeri kita, asal kita, manusia ini. Subhanallah. Kan? Kemudian antara amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita ialah bersedekah. Jangan lupa bersedekah, walaupun sekadar senyuman. Senyumlah. Kan? Tuan-tuan dan puan, ialah salah faham tentang taubat ialah bertaubat secara main-main. Janganlah taubat itu kena betul-betul lah. Kemudian menangguh-nangguhkan taubat. Janganlah tangguh-tangguhkan taubat. Astagfirullahaladzim. Terus sebutkan mulut. Astagfirullahaladzim. Tadi saya telah melihat aurat. Astagfirullahaladzim. Kan? Bukannya kita mau tengok pun, tapi itu tengok kan. Tidak iringi taubat dengan amal soleh. Dia kena amal soleh lah. Bila kita bertaubat, kena buat amal soleh lah. Jadi itulah yang yang saya boleh sampaikan tentang taubat. Taubat, tuan-tuan dan puan, dia adalah wajib. Kan? Taubat ini, tuan-tuan dan puan, bagi yang berada di luar sana yang sentiasa terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak solat, dalam pelacuran, terlibat dengan dadah ini haram. Dia haram, haram dan dosa besar lah. Dia seperti arak, perumpamannya seperti minum arak. Dia akan merosakkan otak kita. Kemudian kewarasan kita akan hilang. Kemudian selain itu, orang yang hilang kewarasan dia punya otak ini, dia akan melakukan berbagai masalah lagi, seperti mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya. Sebagaimana dibuktikan dalam sirah-sirah ataupun dalam cerita-cerita zaman dulu kala kan, yang berkaitan dengan agama, tentang seorang yang abid. Abid ini seorang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi syaitan telah datang menggoda dia, dan kemudian dia menggoda dengan seorang perempuan. Kemudian dia telah berzina, kemudian lahirlah anak. Kemudian datang syaitan itu, dia beritahu, saya akan beritahu kepada orang lain. Pilih antara dua, arak ataupun bunuhlah itu. Habis itu begitu, berdosa besar itu. Kan itu kisah dia kan. Minumlah itu arak. Okey, minum arak boleh. Sekali dia minum sampai dia mabuk, maka dia melihat ada itu anak, dia bunuh. Allahu Akbar. Itulah kejahatan yang dilakukan apabila hilangnya kewarasan, tuan-tuan. Bila marah pun kewarasan akan hilang. Itulah sebabnya perlunya kita kena ada adab yang hebat, adab seperti amanah, rasional, bertanggungjawab dan sebagainya dalam hidup kita ni. InsyaAllah. Jadi saya sudah perkongsian daripada saya yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari diri saya sendiri. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sahil Najibin. Semoga dia berpada kepada kita lah, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi insyaAllah.